Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Katanya malam ni nak sambung Maulid Rasul, ya ke? Itulah ada yang bawa kitab ke macam mana ni tuan-tuan? Sambung sikit ke macam mana? Sambung sikit Maulid Rasul boleh ya? Itu sampai mana kau tahu, ingat ke? Nabi kahwin dengan Khadijah, betul lah? Kita sambung di situ. Baik, jadi ketika Nabi SAW berumur 25 tahun, maka Khadijah dia berkenan dengan Nabi SAW, maka dia melalui perantara menyatakan hasrat dia. Jadi Nabi pun pinanglah Khadijah binti Khuwailid dengan apa, melalui pak saudara Khadijah, iaitu Amr bin Al-Asad. Jumpa Amr bin Al-Asad untuk pinang Siti Khadijah. Jadi Khadijah pun terimalah, kerana memang Khadijah yang memang nak dengan Nabi SAW. Jadi saya sebut kat tuan-tuan, tak menjadi kesalahan pun sekiranya orang perempuan yang menyatakan hasrat dia kepada orang lelaki, tak menjadi masalah, tak salah pun. Kemudian Nabi berkahwin dengan Khadijah dengan mas kahwin 500 dirham. 500 dirham ni mas kahwin Nabi dengan, bukan Khadijah saja, semua isteri Nabi 500 dirham. Jadi di sini kita dapat standard tuan-tuan mas kahwin. Mas kahwin ni taklah murah sangat, taklah mahal sangat. Sebab tu Nabi mas kahwin 500 dirham. Sebab kita kalau senang dapat, takut tak reti hargai. Kita tak free je kahwin, takut tak reti hargai. Tapi kalau mahal sangat, susah pula nak kahwin. Tapi Nabi letak 500 dirham tu sangat sesuai. Sebab dirham ni dia adalah berat emas. Emas daripada Parsi. Parsi dipakai emas, pakai perak. Parsi dipanggil drakma, Arab panggil dirham. Jadi berat satu dirham tu 2.932. 2.932 perak 99.99 perak solid. Satu lagi dinar. Dinar adalah wang yang digunakan oleh Rom. Rom guna dipanggil dinarius. Satu dinar itu sama dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas 916. Kenapa bukan emas 999? Sebab emas 24 karat ni, ataupun kita panggil 99.99 ni, emas ni lembut. Dia tak boleh buat perhiasan dan dia tak boleh buat duit. Sebab tu perempuan kalau perhiasan semua 916. Kalau 999 dia tak akan jadi. Kalau emas tuan-tuan boleh jumpa jongkong ada yang 99.9, 24 karat. Perhiasan biasanya 22 karat dah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan pernah pegang jongkong yang 99.99 tu, dia tu lembut. Kalau tuan-tuan tekan dengan kuku, dia ada bekas. Emas, solid emas ni dia lembut. Dia lembut sikit. Tu yang dia kena tambah. 916 tu maksud dia 91.6% emas. 91.6% emas. Lagi 8.4% adalah boleh jadi perak, boleh jadi tembaga, dia nak bagi keras. Jadi zaman Nabi tu dinar Rum pakai dinarius 4.25 gram emas, lebih kurang dalam 1000, nak dekat 1,500 sekarang. Dirham Parsi guna. Sekarang ni kalau nilai dia, perak kita tahu perak dengan emas ni nilai dia sangat stabil, betul tak? Sangat stabil. Sepanjang masa, sepanjang zaman, emas dan perak menjadi ukuran nilai sesuatu benda. Jadi
2.932 perak ni kalau duit kita lebih kurang RM25. Satu kali je lah RM25 kali dengan RM500, lebih kurang dalam RM12,500. Lebih kurang tuan-tuan. Maksud dia mas kahwin ni tuan-tuan letak hantaran ke mas kahwin ke dalam lingkungan tu lah. Jangan murah sangat. Murah sangat ni takut apa? Senang si bergaduh nak bercerai. Pasal apa? Dapat dulu murah, betul tak? Senang. Tapi kalau mahal sangat susah nak kahwin pula. Macam negara Arab mahal sangat. Nilai dia macam tu. Tuan-tuan lepas ni kot ada orang nak pinang anak dara tuan-tuan, lingkungan tu lah 10,000 ke 15,000 tu kira okey lah, ataupun 12,500. Bila Nabi SAW kahwin dengan Siti Khadijah, maka dikurniakan berapa orang anak? 6. Dengan Siti Khadijah dapat 6. Qasim, Abdullah, kemudian Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Zainab. 6. Seorang anak Nabi semua 7. Siapa lagi seorang? Seorang lagi Ibrahim. Ibrahim isteri Nabi yang bernama Maryam Al-Qibtiyah. Semua anak Nabi meninggal. Yang laki semua meninggal waktu kecil. Waktu kecil dah meninggal dah. Yang perempuan semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Semua. Ruqayyah meninggal masa Nabi masih hidup. Ummu Kulsum meninggal Nabi masih hidup. Zainab meninggal ketika mana Nabi masih hidup. Fatimah sahaja yang meninggal 6 bulan setelah kewafatan Nabi SAW. 6 bulan. Mana dia, kenapa hikmah dia anak Nabi ni semua meninggal ketika mana Nabi masih hidup? Supaya orang tidak mendakwa kenabian. Setelah Nabi mati, orang dakwa anak Nabi ni mewarisi kenabian, mewarisi wahyu. Itu antara hikmahnya anak laki Nabi semua meninggal dunia, supaya tidak ada dakwaan yang macam tu. Hatta cucu cicit Nabi sekarang pun bukan melalui anak laki, tapi melalui anak perempuan. Dari segi orang Arab ni, kalau melalui anak perempuan, nasab dia tidak sekuat melalui anak lelaki yang sentiasa mewarisi. Itu umur Nabi 25. Masa umur Nabi SAW, saya sebut yang penting-penting ya tuan-tuan, 35, maka berlakulah banjir di Mekah. Banjir. Bila banjir, runtuhlah Kaabah. Makna dia Kaabah tuan-tuan bukanlah ada divinity, ketuhanan. Dia banyak kali runtuh dah. Runtuh. Zaman Nabi pun dah runtuh. Zaman Nabi dah runtuh dah binaan Kaabah tu. Bila runtuh, orang Arab bagi runtuh buat lain. Dan asalnya Kaabah bukan seperti yang kita tengok sekarang ni. Asalnya Kaabah pada asalnya yang Nabi Ibrahim AS bina, termasuk yang macam cincin separuh tu. Pasal tak? Ada cincin separuh tu. Dipanggil Hijr Ismail kan? Dia termasuk tu. Maksud dia binaan Kaabah bukan segi empat sama macam tu. Dia hujung dia melengkung. Satu hujung tu melengkung. Dia maksud dia macam memanjang dan melengkung. Itulah binaan Kaabah. Maksud dia sini lurui, panjang sikit, melengkung sini. Itulah bentuk asal Kaabah. Sebab tu masa kita tawaf, boleh masuk Hijr Ismail tak? Tak boleh. Kalau masuk batal. Kenapa batal? Pasal masuk Hijr Ismail sama dengan masuk Kaabah. Itulah binaan asal Nabi Ibrahim AS. Habis itu kenapa jadi macam sekarang? Kerana orang Quraisy pada zaman Nabi ni, masa umur Nabi 35, Kaabah tu runtuh, mereka bina lain, mereka buat macam sekarang kita tengok sekarang ni. Tak termasuk Syazrawan tu ataupun apa? Hijr Ismail tu tak termasuk. Pasal apa tak termasuk? Sebab orang Quraisy ketika masa ni Nabi tak jadi Rasul lagi. Orang Quraisy masa dia nak bina balik Kaabah, dia letak syarat. Duit dia mesti daripada duit yang betul-betul halal, bukan daripada duit yang haram, bukan daripada duit apa? Judi, bukan daripada duit jual arak, bukan daripada duit perzinaan. Duit tu mesti betul-betul solid daripada duit yang halal. Walaupun dia bukan Islam, dia Arab jahiliah, tapi dia tahu rumah Allah ni, Kaabah kalau buat mesti daripada duit yang betul-betul halal. Itu yang duit dia tak cukup. Itu yang dia buat macam sekarang dan lebih macam tu. Tapi ada hikmah dia lah tuan-tuan. Hikmah dia tuan-tuan, nak masuk Kaabah ni bukan senang. Betul tak? Kita nak masuk Kaabah susah. Setahu saya yang pernah masuk Kaabah ni tuan-tuan borang je. Yang saya pernah dengar cerita Ustaz Harun Din, dia pernah masuk Kaabah. Tapi Kaabah yang tuan-tuan tengok ni tuan-tuan bukan Kaabah pada zaman Nabi. Kaabah tu runtuh berkali-kali dah tuan-tuan. Yang kita tengok sekarang ni, usia Kaabah dia saya ingat baru dalam 200-300 tahun macam tu. Baru lagi. Sebab ketika mana naik keluarga apa? Lah ni siapa? Muhammad bin Salman merintah kan. Tok nenek dia lah yang bernama Muhammad bin Saud. Ketika mana mereka ambil alih, mereka bagi runtuh semua Kaabah. Pasal apa? Mereka nak bina lain. Yang tuan-tuan tengok ni binaan dia apa? Itu batu bata dia baru.
Nampak cantik bukan daripada keributan yang dahulu. Sebab tu kita sebut bila Kaabah tu tuan-tuan, dia hanya sebagai tanda untuk kita beribadah, bukan kita sembah Kaabah. Sebab tu dalam Quran tak ada sebut sembahlah Kaabah, mana ada. Dia suruh kita menghadap ke arah. Sebab tu kalau Kaabah tak ada pun kita sembahyang tetap menghadap sana. Kaabah tu tanda saja. Nah, kalau dalam Quran suruh kita menghadap ke arah. Tak apalah, diringkaskan cerita ketika mana depa dah bina semula Kaabah, kemudian nak letak Hajarul Aswad, batu hitam. Masa ni hampir jadi peperangan. Sebab bangsa Arab ni satu bangsa yang berbangga dengan keturunan dia. Teringat saya sebut nasab Nabi SAW. Dia sebenarnya dia ni adik-beradik tuan-tuan, tapi dia bergaduh kerana berbangga dengan Tok Wan dia. Kalau tuan-tuan baca sejarah kan, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Bakar, macam-macam suku ni. Padahal dia ni sama sebiji. Dari segi warna kulit, dari segi bahasa tak ada beza langsung. Tapi kenapa bergaduh macam teruk sangat? Macam ada orang kalau dia baca kan tentang peperangan antara Bani Abbasiyah dan Umayyah, macam teruk sangat. Padahal kalau dia baca sejarah betul-betul adik-beradik je tu. Contoh Nabi Muhammad, dia tak macam kita tuan-tuan. Macam kita Melayu Perak dengan Kedah, jauh tuan-tuan, bahasa lain. Kita punya apa? Lorat Melayu Perak dengan Kelantan lain, Kelantan dengan Terengganu lain. Malah ada pakaian dia sendiri, ada budaya dia sendiri, ada makanan dia sendiri. Maksud dia kita antara apa negeri-negeri ni, Banjar dengan Jawa dengan Minang, itu lebih jauh tuan-tuan, nak dibandingkan dengan suku-suku Arab. Suku Arab ni satu keluarga sebenarnya. Habis tu kenapa berperang macam ni? Saya bagi contoh tuan-tuan. Nama Nabi Muhammad SAW, ni nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan Nabi tak sebutlah. Antara Adnan dengan Nabi Ismail ulama nasab khilaf. Tapi Nabi Muhammad SAW bin Nabi Muhammad tu sampailah kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tu tok yang ke-60. Okey, saya sebut nasab Nabi ni tuan-tuan. Nabi SAW dengan saya apa? Contohnya tuan-tuan, Bani Hashim dengan Bani Umayyah kan, macam bergaduh teruk. Padahal tuan-tuan baca tadi, Tok Wan Nabi yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf itu adalah Tok Wan kepada Hashim dan Tok Wan kepada Umayyah. Maksud dia Hashim dengan Umayyah itu adik-beradik. Hashim dengan Umayyah adalah adik-beradik. Cuma anak cucu dia berbangga dengan Tok Wan dia. Ustaz tuan-tuan, batuk pula. Jadi Abdul Manaf dia ada anak Umayyah dan Hashim. Jadi anak cucu Hashim dipanggil Bani Hashim, anak cucu Umayyah dipanggil Bani Umayyah. Padahal Umayyah dengan Hashim ni siapa? Adik-beradik. Jadi tuan-tuan kalau baca peperangan bergaduh antara suku, padahal dia pun semua adik-beradik ya sebenarnya. Bahasa, budaya, pakaian, makanan semua sama. Malah yang kita sebut tuan-tuan baca dalam sirah kan, kafir Quraisy, benar dengar kan? Kafir Quraisy menentang Nabi. Siapa kafir Quraisy tu? Quraisy tu tok nenek dia apa? Tok nenek Abu Jahal, tok nenek Utbah, Syaibah, tok nenek kepada Abu Lahab, tok nenek kepada semua musuh Nabi yang duduk di Mekah tu. Tok nenek dia sama. Quraisy tu siapa? Yang saya baca keturunan Nabi tu yang nama Fihrin bin Malik tu. Fihrin bin Malik itulah Quraisy. Digelar Quraisy. Apa makna Quraisy? Ikan jerung, kerana perwatakan dia yang hebat. Dia ni ada anak ramai. Contoh kalau dia ada anak 10. Tiap-tiap anak dia ada 10 anak. Dah berapa dah? Cucu dia 100. Betul tak? Tiap-tiap cucu dia ada 10 orang anak. Dah berapa dah? Dah 10,000 tuan-tuan. Macam itulah Quraisy ni, dia banyak anak, dia banyak keturunan. Jadi sehingga selang beberapa keturunan di Mekah tu yang kontrol semua keturunan dia. Sebab orang Arab dia ingat keturunan. Abu Jahal juga Quraisy. Mana dia Abu Jahal bertemu dak nasab dengan Nabi? Bertemu. Tu dekat siapa? Tadi tu. Bertemu dekat Quraisy.
Jadi orang Arab dia ni satu rumpun je, cuma kerana bangga kepada suku. Jadi ketika ni lah nak letak Hajarul Aswad, maka bergaduhlah mereka. Kenapa bergaduh? Sebab orang yang letak Hajarul Aswad tu, keluarga itu akan dimuliakan. Kenapa Tok Wan Nabi? Nabi SAW duduk di Mekah. Kenapa orang Arab sangat hormat dengan keluarga Nabi? Hormat dengan Abu Talib, Abdul Muttalib. Sebab bila kita baca sejarah, perigi Zamzam tu dihilang kali kedua. Kali pertama yang jumpa siapa? Hajar dengan Nabi Ismail AS. Kemudian disebabkan orang Arab lama tinggal, perigi Zamzam tu dihilang. Kan ribut pasir banyak kan, pasir. Dia tutup. Siapa yang jumpa balik perigi Zamzam kali kedua? Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Itunya orang Arab sangat respect dengan keturunan Nabi. Dia pun nak buat apa dengan Nabi pun dia segan. Ingat Abdul Muttalib yang jumpa perigi Zamzam. Dia jumpa kali kedua dalam mimpi dia. Oh, di sini dia kali-kali dapat perigi Zamzam. Kali kedua Tok Wan Nabi. Itu yang masa nak letak Hajarul Aswad, depa berebut-rebut. Depa nak jadi keluarga yang dimuliakan, keturunan yang dimuliakan. Ketika duk bergaduh-gaduh hampir jadi perang, depa sepakat, tak apalah, dia kata, kita serahkan urusan ni pada orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Duduk punya tunggu-tunggu, Nabi SAW masuk. Semua pakat setuju. Oh, ni Al-Amin. Ni Al-Amin, ni kami setuju, ni orang yang benar. Nabi SAW tak pernah cakap tipu, sehingga orang di negara Arab tu, di kawasan Mekah, semua panggil Nabi Al-Amin. Semua orang sepakat panggil Nabi SAW Al-Amin. Jadi Nabi SAW pun bijak. Dan kita tahu sifat Nabi ni fatanah. Nabi semua bijak-bijak. Kan ada sifat wajib bagi Nabi kan. Sidik, apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah kan. Fatanah tu, semua Nabi semua bijaksana. Kalau kita nak jadi Nabi, macam mana nak selesaikan ni? Macam mana nak selesaikan ni? Kalau tidak jadi perang ni, semua pakat berebut nak letak Hajarul Aswad di tempat dia. Dan Nabi, saya sebutkan tuan, Nabi ni bijak. Macam Nabi SAW ketika mana ada orang lari nak kena bunuh kan, dia lari nak kena bunuh, lari menyorok. Lepas tu datang orang yang nak bunuh dia bawa pedang. Dia kata, wahai Muhammad, nampak tak ada orang lari sini? Kalau Nabi bagi tahu ada, belakang tu menyorok, matilah orang tu. Kalau Nabi kata tak ada, tipu, betul tak? Nabi tak tipu. Macam mana nak jawab? Kalau jawab betul, ada, dia ada belakang tu menyorok tadi, mati kawan tu. Kalau dia kata tak ada, tak nampak pun, tipu. Tak tahu pun tipu pasal tahu. Jadi nak jawab lagu mana? Itu kata Nabi bijak. Nabi bergerak apa? Ke belakang selangkah. Nabi tengah berdiri macam tu, Nabi bergerak selangkah ke belakang. Nabi kata apa? Sejak aku berdiri kat sini, tak ada siapa lalu hang seorang. Betul tak tuan-tuan? Betul. Dia ubah selangkah ke belakang. Sejak aku berdiri kat sini, dia dah bergerak langkah ke belakang. Tak ada siapa yang lalu melainkan hang. Apa Nabi buat? Nabi ambil kain, letak Hajarul Aswad di tengah, suruh dia pegang bucu, bawa sampai di Mekah, di Kaabah tu. Maka Nabi yang angkat, Nabi letak. Tak apa tu, umur Nabi 35. Masa umur Nabi umur 40. Nabi nak jadi Rasul. Sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi mimpi. Dia mimpi ni disimbolik tuan-tuan. Dia ada mimpi yang real, ada mimpi yang simbolik. Makna dia tuan-tuan. Jadi Nabi mimpi apa? Nabi kerap bermimpi tengok Fajar Shadiq. Maksudnya waktu malam Nabi tengok, waktu nak subuh kan, waktu nak subuh. Fajar Shadiq ni macam mana? Fajar Shadiq dia ada dua fajar, Kazib dengan Shadiq. Kalau tuan-tuan tengok masa nak dekat subuh, tuan-tuan tengok di tempat matahari naik, kalau ada cahaya yang memanjang sampai ke kaki langit, itu Fajar Kazib, belum lagi masuk subuh. Fajar Shadiq mana? Dia mencapah kiri dan kanan. Nabi kerap mimpi macam tu. Nabi tengok, nampak Fajar Shadiq. Berapa kali Nabi mimpi? Rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi SAW, Nabi akan diangkat menjadi Rasul. Dan Nabi ketika ni, Nabi beruzlah. Duduk di satu bukit yang bernama Jabal Nur, Jabal Bukit Cahaya. Di atas bukit tu ada satu gua, nama dia Gua Hira. Nabi duduk dalam tu, Nabi bertafakur. Lama Nabi duduk. Kadang sampai sebulan Nabi duduk seorang-seorang dalam tu. Nabi rasa macam ada benda yang tak kena dengan masyarakat dia. Sehinggalah satu ketika Nabi tengah duduk dalam gua tu, seorang-seorang. Kira berani lah kan, seorang-seorang duduk dalam gua. Dia kata uzlah. Tentu kadang-kadang kalau rasa pusing, ada fikiran, kadang ada masanya tuan-tuan kena menyendiri, dekatkan diri dengan alam. Dekatkan diri dengan alam. Kalau orang sebut ada energi dan sebagainya tuan-tuan, macam itulah. Tapi Nabi SAW ni tuan-tuan, bukan sekadar energi alam sekitar ke apa. Jibril datang, waktu malam Jibril datang.
Jibril alaihissalam datang peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh bacakan Iqra. Mula-mula turun sekali Iqra. Sebab tu kita sepatutnya umat yang rajin membaca. Bacalah. Nabi kata ma ana biqari, saya tak boleh baca. Jibril peluk, Iqra, bacalah. Nabi kata ma ana biqari. Jibril peluk lagi sekali, lagi kuat. Lepas tu lepas. Jibril kata lagi Iqra, bacalah. Nabi SAW jawab ma ana biqari, saya tak pandai baca, saya tak boleh baca. Sebab Nabi memang tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Ini bukan kekurangan bagi Nabi tuan-tuan, ini kelebihan. Sebab ilmu Nabi bukan melalui baca dan menulis. Ilmu yang melalui baca dan tulis ni siapa? Kita kalau tak boleh baca, tak boleh tulis, kita tak ada ilmu tuan-tuan. Nabi bukan ilmu Nabi melalui baca dan tulis. Ilmu Nabi melalui apa? Wahyu daripada Allah SWT. Sebab tu Nabi tak perlu baca. Kenapa Nabi tak boleh baca dan menulis? Kerana Nabi tak perlu. Malah kalau Nabi boleh membaca dan menulis, akan jadi fitnah. Quran tu Nabi yang tulis. Ilmu yang Nabi dapat dalam Quran tu Nabi kutip daripada kitab-kitab yang dahulu. Nabi baca, Nabi buh dalam tu. Baik. Jadi tuan-tuan, yang kali ketiga Jibril peluk lagi kuat. Kemudian Jibril lepas. Lagi kuat sampai Nabi sesak nafas, baru lepas. Kemudian Jibril kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana bil qalam. Yang mengajar manusia melalui pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Ajar manusia apa benda yang dia tak tahu. Bila turun wahyu ni, maka Nabi sangat takut. Nabi balik masuk rumah dia, selimut, bagi tahu kat isteri Nabi Khadijah, zammiluni zammiluni, selimutkan aku. Jadi Khadijah menselimutkan Nabi. Nabi sangat takut. Ketika inilah Khadijah bawa Nabi SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Sepupu pada Khadijah. Waraqah bin Naufal ni orang yang beriman. Dia beriman pada Allah. Dan dia seorang yang buta, dah tua dah. Dan Nabi SAW menceritakan pada Waraqah. Waraqah ni dia tahu kitab-kitab yang terdahulu. Beritahu pada Waraqah apa yang dia lalui. Ada satu makhluk jumpa dia, peluk, suruh baca. Waraqah tahu dah. Waraqah kata itu adalah namus. Maksud namus ni apa? Dalam bahasa dulu, namus tu merujuk pada Jibril alaihissalam. Dan engkau akan dijadikan Rasul. Engkau akan dilantik menjadi Rasul. Dan engkau akan dihalau dan ditentang oleh kaummu. Waraqah beritahu dah. Kemudian kata Nabi, adakah saya akan ditentang, dihalau? Kata Waraqah, tidak ada Nabi yang bawa risalah ini kecuali akan ditentang, akan dihentam habis-habisan. Mana dia orang yang bawa kebenaran, dia takkan dibentangkan kapet merah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca kisah Nabi-Nabi terdahulu tuan-tuan. Ada kan Nabi-Nabi berdakwah, orang terima dengan hati yang lapang? Tak. Semua Nabi yang berdakwah, dia akan ditentang habis-habisan. Tak apa. Maka Nabi tuan-tuan, setelah turun wahyu yang pertama, wahyu tak turun 3 tahun lebih kurang. Kemudian barulah turun wahyu yang mengarahkan Nabi berdakwah. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Turun ayat ni suruh Nabi berdakwah. Jadi Nabi mula berdakwah secara sembunyi selama berapa tahun? 3 tahun. Nabi dakwah senyap-senyap. Mula-mula senyap-senyap. Itu kita kata orang Islam dia kena ada perancangan, dia tak ada sembrono. Nabi terus mula-mula senyap dulu, dakwah secara sembunyi. Mula-mula sekali yang beriman dengan Nabi SAW, yang nombor 1 sekali adalah Khadijah. Nombor 2 adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nombor 3 adalah Sayyidina Ali. Dan nombor 4 adalah Bilal. Ulama kata di kalangan perempuan adalah Khadijah, di kalangan orang lelaki dewasa Abu Bakar, di kalangan hamba adalah Bilal. Baik, jadi tuan-tuan, dan di kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi depa ni mula beriman. Siapa yang tolong Nabi berdakwah banyak? Yang banyak tolong Nabi berdakwah adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di tangan Sayyidina Abu Bakar saja ramai sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan dia. Tuan-tuan ingat 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga tu. Kebanyakannya, majoritinya masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Ada 10 orang sahabat Nabi yang jamin syurga kan. Abu Bakar, 10 orang ni tuan-tuan adalah manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul.
Setelah Nabi dan Rasul, 10 orang ni adalah manusia yang terbaik. Wali ke bukan wali ke tuan-tuan, tak boleh menandingi 10 orang ni. Inilah wali yang paling besar. Sejak pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada manusia selain pada Nabi dan Rasul sebaik 10 orang ni. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Jarrah. 10 orang. Ini manusia yang terbaik. Majoritinya tuan-tuan masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kecuali yang ke-6, yang ke-4, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dia masuk lambat sikit. Dia masuk setelah 6 tahun kot setelah Nabi berdakwah, barulah dia masuk Islam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, bila Nabi berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi. Kemudian setelah 3 tahun, barulah diturunkan perintah supaya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, maksudnya nyatakan secara jelas. Maka Nabi ketika inilah Nabi nak dakwah terang-terangan, bukan lagi sembunyi, kena terang-terangan. Apa Nabi buat? Maka Nabi panggillah keluarga Nabi dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, panggil keluarga Nabi semua, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kumpul semua di mana? Di Bukit Sofa. Kemudian daripada ramai kumpul, Nabi kata apa? Apa pandangan kamu sekira aku katakan kepada kamu bahwasanya di belakang bukit ni ada tentera berkuda yang nak menyerang kamu? Apa kata mereka semua? Kami percaya. Kami tak pernah lalui satu ketika engkau berbohong. Kalau Nabi kata belakang bukit ni ada tentera yang akan menyerang kamu, semua bangsa Arab percaya, pasal Nabi dah hidup 40 tahun lebih dengan mereka. Nabi tak pernah tipu walaupun sekali. Jadi tuan-tuan, lepas dia berkata kami tidak pernah melalui kau menipu. Apa kata Nabi SAW? Inni nadhirun baina yaday azabun alim. Aku ni adalah pemberi ingatan sebelum datangnya azab yang pedih. Nak bagi tahu Nabi ini telah dilantik menjadi Rasul, nak dakwah. Ketika inilah Nabi yang tak pernah dihina tuan-tuan. Nabi tak pernah orang hina. Orang disebut Nabi Al-Amin, yang jujur, yang apa, amanah, yang tak pernah tipu. Orang kalau sebut Nabi, orang hormat Nabi sungguh. Tapi kali inilah Nabi mula merasa bagaimana pedihnya dakwah. Siapa yang mula maki Nabi? Pak saudara Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab mula kata, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Malah dia ambil batu, dia baling batu kat Nabi SAW. Alihada jama'atana, adakah pasal benda ni hang kumpul kami semua? Ni pak saudara Nabi ni, Abu Lahab yang saya sebut kat tuan-tuan, yang paling gembira dengan kelahiran Nabi kan. Dia paling kuat lawan. Adakah kerana ini kau kumpulkan kami? Dia ambil batu, dia baling, kena di lutut Nabi dan berdarah. Ketika inilah turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ketika inilah Nabi mula rasai satu keperitan dalam berdakwah. Susah dakwah tuan-tuan. Maka Nabi ditentang habis-habisan. Maka kita boleh tengok tuan-tuan bagaimana sahabat Nabi yang pertama sekali syahid adalah Sumayyah. Yang pertama sekali syahid dibunuh kerana dalam Islam, yang pertama dibunuh adalah Sumayyah, seorang perempuan. Kemudian suami dia juga mati dibunuh. Susah. Bilal diseksa tuan-tuan, teruk siksaan dia. Sehinggalah Allah Ta'ala nak menolong tuan-tuan umat Islam, masuklah 2 orang ke dalam Islam, yang menyebabkan dakwah Nabi menjadi semakin kuat, iaitu masuknya Umar Al-Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila masuk Hamzah dengan Umar, ketika ni orang kafir dia tak berani dah tuan-tuan nak kacau Nabi dengan para sahabat. Sebab 2 orang ni berani, pahlawan yang handal. Jadi tuan-tuan, 10 tahun Nabi duduk di Mekah tu berdakwah. Yang beriman sangat sikit. Sampai tahap tuan-tuan ketika umat Islam diseksa teruk. Sampai Bilal dibubuh batu, ada yang dibunuh. Ada sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arat, dijumpa Nabi, malah Nabi pun diseksa juga. Nabi juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi tengah semayang dicekik dengan kain hingga Nabi hampir mati. Dan Nabi pernah sujud, kemudian dia ambil perut unta, letak belakang Nabi SAW. Nabi pernah dilalu, dia ambil serbuk tulang, angin lalu. Dia tengok Nabi, dia lepaskan serbuk tu supaya kena pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan,
Ada seorang sahabat nama dia Khabbab bin Al-Arat. Ketika mana dia tengok ramai yang kena siksa teruk, maka Khabbab bin Al-Arat, malah Khabbab pun juga disiksa. Jadi tuan-tuan, Khabbab jumpa Nabi SAW, dia kata, ala tastansiruna, wahai Rasulullah, tak minta tolong kepada Allah untuk kami. Ni Sumayyah sampai mati, suami dia juga sampai mati, Yasir juga sampai mati, ada disiksa teruk tuan-tuan. Maka ditanya pada Nabi SAW, ala tastansiruna, tak minta tolong kepada Allah, tolong kami ni. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesungguhnya, Nabi kata, sebelum kamu ni, Nabi sebut umat terdahulu, sebelum kamu ni ada umat yang masuk Islam, maka ditangkap, ditanam dan dibawa ke gaji, potong kepala. Ni tanam ke badan, potong kepala dengan gaji sampai terbelah dua. Perkara itu tidaklah menyebabkan mereka tinggalkan agama mereka. Kemudian Nabi sebut ada juga sebahagiannya yang disiat kulit dia hidup-hidup. Maknanya dia hidup-hidup lah. Buang apa? Buang isi. Ambil pisau, potong isi, tinggal tulang. Hidup-hidup. Umat terdahulu. Yang kerana dia masuk Islam, dia disiat kulit dia, dibuang daging dia, tinggal tulang. Hidup-hidup disiat kulit hidup-hidup, buang daging dia, biar mati neri, seksa. Tidaklah benda itu menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata, Allah pasti akan menangkan Islam ini, sehingga orang yang berjalan daripada San'a ke Hadramaut tidak akan takut kepada siksaan orang musyrik, kecuali mereka hanya takut kepada Allah, dan serigala menyerang mereka, menyerang ternakan mereka. Apa yang Nabi sebut? Tapi Nabi sebut, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kamu sebagai umat Islam terlalu nak bersegera. Maknanya dia perjuangan ni panjang, perlu pengorbanan. Tak apa, dipendekkan cerita tuan-tuan. Maka Nabi duduk lama, sampai Nabi duduk di Mekah tu 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Yang beriman sikit, sehinggalah Nabi SAW tuan-tuan sangat sedih. Yang beriman sikit. Maka kita tahu ketika mana wafatnya dua orang yang Nabi sayang. Yang pertama wafatnya Abu Talib. Abu Talib lah pelindung Nabi nombor satu. Sebab Abu Talib lah dia tak berani nak bertindak bukan-bukan pada Nabi SAW. Pasal Abu Talib ni orang yang terhormat. Dia lindung Nabi SAW. Dan saya tak sebut tadi tuan-tuan, tak dan tentang apa, pulau 3 tahun kena pulau. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Sebab dia tak mau serahkan Nabi untuk dibunuh. Dia pun minta serahkan Nabi untuk dibunuh. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib tak mau. Maka dia pun di pulau selama 3 tahun. Kemudian dibatalkan pemulauan tu. Tak apalah tuan-tuan. Sampailah Abu Talib meninggal. Selang 3 bulan Abu Talib meninggal pula Khadijah. Abu Talib ni tulang belakang Nabi SAW. Yang saya sebut kat tuan-tuan, berapa lama Abu Talib belah Nabi? 42 tahun. Daripada umur Nabi 8 tahun sehingga umur Nabi 50 tahun. Abu Talib meninggal masa umur Nabi 50 tahun. 42 tahun Abu Talib belah Nabi SAW. Dan kita tahu isteri Nabi yang sangat setia, Khadijah, dah bersama dengan Nabi 25 tahun. Isteri yang paling Nabi sayang lah. Nabi sayang sungguh dengan Khadijah ni. Khadijah ni tuan-tuan, walaupun dah meninggal dunia, Nabi selalu sebut nama dia. Selalu sebut-sebut. Pasal itulah isteri yang paling Nabi sayang. Melalui dia Allah kurniakan anak pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bila meninggal Abu Talib, apatah lagi Abu Talib meninggal dalam keadaan muka Islam. Nabi dakwah dia tak mau. Pasal dia rasa malu kalau dia masuk Islam. Dia rasa malu, dia tak masuk Islam. Meninggal pula Khadijah, maka Nabi SAW lagi teruk Nabi kena. Macam-macam sesaan dia buat. Pasal dah tak ada Abu Talib, dah tak ada Khadijah. Maka dah Nabi SAW ambil peluang nak pergi berdakwah di Taif. Nak dakwah di Taif. Maka Nabi SAW pergilah tuan-tuan jalan kaki dengan Zaid bin Harisah. Nak cerita betapa susahnya Nabi SAW tuan-tuan, sampai kita hari ni boleh kenal Nabi, boleh kenal sahabat. Nabi daripada Mekah tu tuan-tuan berjalan kaki ke Taif. Jarak dia lebih kurang 90 km. 90 km jauh tu. Jalan kaki di padang pasir. Jalan kaki buat apa ni tuan-tuan? Berdakwah. Jalan pasir, rasa di Mekah dah tak ada harapan dah. Di Mekah tengok ni dah tak ada harapan. Umat lagi teruk, tak ada siapa nak beriman dah. Tak nampak tuan-tuan Islam nak menang kot mana.
Nabi jalan kaki dengan Zaid bin Harisah pergi ke Taif. Jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Jumpa orang dakwah tentang Islam. Nabi dakwah mudah ya tuan-tuan. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, sebutlah la ilaha illallah, kamu pasti akan berjaya. Jadi Nabi dakwah. Dalam perjalanan jumpa orang dakwah. Siapa pun tak beriman. Sampailah Nabi SAW sampai di Taif. Dah sampai di Taif, Nabi jumpa dua orang pemimpin Taif. Anak Abdul Yalail. Dia anak Abdul Yalail. Daripada 3 orang ni. Jadi jumpa 3 orang ni, Nabi dakwah kat mereka tentang Islam. Bentangkan kat mereka tentang Islam. 3 orang ni, yang salah seorang dia kata apa? Dia kata, yang pertama dia kata apa? Tak ada ke Allah Ta'ala nak lantik selain Badahang? Dihina ni tuan-tuan. Nabi bukan orang Taif. Nabi main daripada Mekah jauh. Sampai di Taif, bila Nabi berdakwah, dia berkata apa? Tak ada ke Allah Ta'ala nak lantik selain Badahang? Tak ada orang lain ke? Itu yang pertama. Yang kedua kata apa? Kalau betul lah Allah Ta'ala lantik hang jadi Rasul, kelambu Kaabah tu dah terkoyak dah. Maksudnya apa? Mustahil lah hang jadi Rasul. Yang ketiga pula kata apa? Aku tak mau sembang hang. Kalau hang betul-betul Rasul, aku lawan, aku boleh kena bala. Tapi kalau hang penipu, buat apa aku layan? Dua-dua tak mau. Tiga-tiga tak mau. Maka Nabi berdakwah tentang di Taif selama, saya ringkas cerita, selama 10 hari. Kemudian Nabi dihalau dengan batu. Dia buat jalan lorong dan dia halau Nabi SAW dengan batu. Jadi lempar batu dengan Nabi sehinggalah kaki Nabi berdarah, dan Nabi berjalan dalam keadaan kasut Nabi bertakung dengan darah. Dia buat lorong tu sejauh 3 km. Buat lorong 2 lorong, Nabi jalan di tengah sambil baling batu sambil maki hamun. Sambil baling batu sambil maki hamun. Sampailah tuan-tuan Nabi keluar. Pendek cerita lah. Setelah kejadian tu tuan-tuan, Nabi sangat sedih, dipanggil Amul Huzun, tahun sedih. Kemudian Nabi SAW, Allah kurniakan pada Nabi Isra' dan Mi'raj. Panjanglah cerita Isra' Mi'raj ni, kena satu kuliah lain tuan-tuan. Isra' dan Mi'raj. Lepas dapat Isra' dan Mi'raj, lepas Isra' dan Mi'raj, ketika inilah nampak sinar cahaya. Sebab tu kita dalam berdakwah, jangan harap orang dekat yang tolong. Betul tak? Kita tak tahu. Rupanya umat Nabi, kaum Nabi lawan Nabi. Yang nak tolong Nabi rupanya kaum yang jauh. Mekah dengan Madinah 500 km tu. Nabi pun tak sangka rupanya bantuan nak datang daripada 500 km tu. Kenapa mereka boleh beriman? Sebab orang yang berada di Madinah, mereka dah dengar orang Yahudi. Di Madinah ada orang Yahudi yang duk bercerita tentang Nabi akhir zaman. Yahudi duk sebut. Yahudi kan tahu tentang Nabi akhir zaman. Malah mereka nampak bintang. Dalam kitab mereka sebut, keluar bintang ni, lahirlah Nabi akhir zaman. Malah mereka tahu Nabi akhir zaman ni arah Mekah. Itu yang orang Ansar, orang Arab yang duduk di Madinah, bila pergi ke Mekah, mereka dengar tentang Nabi akhir zaman. Dan mereka dengar orang Yahudi Madinah bagi tahu Nabi akhir zaman sudah lahir berdasarkan kitab Taurat. Sebab tu dia berkata lebih baik kita beriman. Itu yang mereka beriman. Cerita pendek cerita je tuan-tuan. Bila beriman, ramailah penduduk Madinah yang beriman. Maka Nabi pun berhijrah ketika mana umur Nabi 53 tahun. Berhijrah, duduk di Madinah. Banyaklah peperangan tuan-tuan. Jadinya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang apa lagi? Perang Tabuk, perang Ahzab, perang Tabuk, Fathul Mekah, perang Khaybar. Banyak peperangan tuan-tuan yang berlaku. Sehinggalah tuan-tuan last sekali waktu Nabi dah nak wafat, maka perjalanan yang sangat jauh. Sangat jauh. Perjuangan Nabi berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Saya ringkaskan tuan-tuan. Waktu tahun 10 Hijrah, Nabi bercadang nak buat haji. Maka Nabi buat haji di Mekah. Sekali Nabi pernah buat haji dalam hidup Nabi, sekali saja. Jadi Nabi buat, maka sahabat Nabi yang ikut Nabi ketika itu 124,000. Ramai tuan-tuan. Nabi SAW bila tengok tuan-tuan, teruja tuan-tuan, bagaimana satu perjalanan yang sangat jauh, sangat besar, macam-macam liku Nabi hadapi, tapi Nabi tengok yang ikut Nabi ketika itu 124,000. Tak apalah tuan-tuan, ketika mana di Mina, Nabi bagi khutbah terakhir kan, ada di masjid-masjid Bubuh, khutbah terakhir. Dalam khutbah tu Nabi suruh apa? Jaga orang perempuan. Betul tak? Nabi pesan pada kita, jaga, hargailah isteri-isteri, bertakwalah dalam urusan dia. Kemudian Nabi suruh jangan kamu menjadi sesat setelahku. Kemudian Nabi sebut tidak ada lagi pertingkalahan jahiliyah. Panjanglah khutbah tentang Hujjatul Wada'. Dah Nabi balik ke Madinah, maka Nabi pada 29 Safar. Boleh sikit tuan-tuan di mana? 29 Safar.
Nabi buat haji pada 10 Hijrah, tahun 10 Hijrah, bulan Zulhijjah lah. Tahun yang ke-10 Hijrah, bulan Zulhijjah. Maksud dia nak masuk tahun ke-11. Nabi meninggal bila? Bulan Rabiul Awal. Betul tak? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maksud dia 3 bulan setelah Nabi buat haji, Nabi dah nak wafat. Jelas. Sebab tu Nabi sebut waktu Nabi bagi khutbah ketika mana Hajjatul Wada' ni, Nabi sebut, aku tidak akan lagi, boleh jadi aku tidak bertemu lagi dengan kamu di sini setelah tahun ni. Nabi seolah-olah Nabi dah tahu. Sebab tu waktu Nabi bagi khutbah di Mina tu tuan-tuan, turun ayat Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu, aku telah sempurnakan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam sebagai agamamu. Bila turun ayat ni ramai yang gembira, tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedih. Nangis Sayyidina Umar. Pasal apa? Orang tanya Sayyidina Umar, kenapa sedih? Ma yubkika ya Umar? Kata Sayyidina Umar, innahu laisa ba'dal kamal illa nuqsan. Sesungguhnya tidak adalah setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Maksud dia, kalau agama dah sempurna, Nabi akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi 29 Safar, selang berbulan ini, Nabi balik daripada mengkebumikan orang di Baqi'. 2 minit kita tuan, di Baqi'. Kemudian Nabi sakit dah. Nabi sakit yang sangat teruk. 29 Safar. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Nabi sakit teruk lebih kurang 13 hari. Nabi sakit nak meninggal dunia 13 hari. Jadi daripada 29 Safar tu Nabi dah start sakit. Dia jadi peningnya amat-amat. Jadi Nabi ni waktu Nabi sakit, dia jadi sakit, jadi badan tak larat, jadi pingsan, dia jadi pening, badan jadi panas, berganda-ganda, dia jadi panas. Panas kepala Nabi, panas badan, panas, dan panas dia luar biasa. Sampai Nabi selimut tebal, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud pegang tu selimut atas tu rasa panas yang amat-amat. 13 hari Nabi sakit teruk. Sampailah waktu Nabi sakit teruk, Nabi selalu sebut, esok rumah siapa tahu? Esok rumah siapa tak tahu? Tanya, kan isi Nabi ada 9. Isi Nabi semua tahu Nabi nak duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bukan pasal Aisyah tu isi muda ke apa. Pasal Aisyah tu isteri yang paling cergas. Nabi tengah sakit, jadi Aisyah ni cergas. Jadi cergas, dia kuat, dia aktif. Maka semua isi Nabi sepakat bagilah Nabi SAW duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada banyak tuan-tuan kejadian ya. Antaranya waktu Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi sebut, Nabi naik atas mimbar, Nabi beritahu, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah kepada Yahudi Nasrani kerana menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Nabi ingatkan yang tu. Malah waktu Nabi sakit juga, isi Nabi Ummu Habibah dengan Ummu Salamah cerita tentang gereja-gereja yang cantik. Waktu dia pergi ke Habsyah, Nabi kata apa? Mereka itulah golongan yang ketika mana mati orang yang soleh, bina masjid atas kubur dia. Mereka itulah syirahul khalqi indallah yaumul qiyamah. Itulah golongan yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi kan cerita tuan-tuan, sampailah pada 12 Rabiul Awal. Sebelum 12 Rabiul Awal tuan-tuan, Nabi dah sakit teruk. Maka Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kemudian last kali pada 12 Rabiul Awal, Nabi lahir 12 Rabiul Awal dan Nabi meninggal juga 12 Rabiul Awal, hari yang sama, hari Isnin. Nabi lahir subuh hari Isnin, Nabi meninggal waktu duha. Waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal. Jadi yang terakhir itu pagi tu tuan-tuan, pagi 12 Rabiul Awal sebelum Nabi SAW wafat, sahabat Nabi tengah semayang subuh. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tuan-tuan tahu kubur Nabi kan depan kan? Depan. Dulu kubur Nabi tak termasuk dalam masjid nah. Dia bila jadi diperbagi besar masjid termasuk kubur Nabi. Jadi dulu kubur Nabi dengan masjid Nabi itu asing, jauh. Dia ada jarak. Dia tak masuk dalam masjid. Masa Sayyidina Abu Bakar tengah semayang subuh tu, tiba-tiba Nabi yang rumah Nabi di depan masjid tu, Nabi selak tirai. Nabi tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun tengok Nabi masa tengah semayang subuh ni. Maka ketika tu nampak muka Nabi sangat ceria. Kata Anas bin Malik seperti waraqatul mushaf. Muka Nabi ni ceria, putih macam kertas. Putih dan ceria, dan Nabi senyum. Sahabat Nabi punya seronok. Sahabat Nabi hampir-hampir berhentikan semayang nak pergi pada Nabi, seronok. Dan sahabat Nabi sangka Nabi dah sihat. Sayyidina Abu Bakar masa tu nak hunduk ke belakang. Nabi suruh teruskan semayang. Nabi bagi isyarat teruskan semayang. Kemudian Nabi pun tutup.
Sahabat Nabi sangka Nabi sihat, rupanya pagi itulah Nabi nak wafat. Sangka Nabi sihat, rupanya itulah pandangan yang terakhir. Nabi gembira sangat setelah 23 tahun berdakwah. Nabi tengok sahabat ramai semayang dengan saf tu susun rapi, tuan-tuan. Nabi tengok, Nabi lepaskan senyuman Nabi yang terakhir. Kemudian Nabi pun wafat. Habis, tuan-tuan. Jadi saya harap, tuan-tuan, kesimpulannya, tuan-tuan, kita nak sampai kita pada Islam ni, tuan-tuan, bukanlah satu benda yang mudah. Jadi kita semua dah pakai Islam, tuan-tuan. Hargai Islam yang ada pada kita ni. Kalau tuan-tuan yang sayang pada Nabi, ingat kata Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita cinta pada Nabi, cinta pada Allah, ikutlah Nabi, ikutlah Allah. Nah, sayang sungguh pada Allah, ikut Nabi, tuan-tuan. Baik, habislah, tuan-tuan. Saya minta maaf telah jawab, tuan-tuan. Ada benda lagi yang saya nak sentuh sebenarnya, tapi cukuplah, tuan-tuan. Akan datanglah kuliah Muhammad Rasul yang akan datanglah, tuan-tuan. InsyaAllah pada akan datang kita akan bulan depan kitab ni lah. Baik, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf ada kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sa'il muslimin wa muslimat min bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana wa ba'id tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah.